Baik, soalan terakhir saya kira, apakah hukum, apakah hukum bila kita solat membuat pergerakan pada waktu solat sah ke? Pergerakan, tengok pergerakan macam mana. Ada kadang kalau mengarut, tak tahulah, ustaz-ustaz ni pun macam-macam jenis. Dia kata ingat ibu-ibu kita, kalau solat jangan lupa pakai bra atau baju dalam, sebab nanti berlaku pergerakan dalaman. Kalau berlaku pergerakan dalaman, nanti lebih daripada 3 kali membatalkan solat. Baik, jadi dia orang tanya soalan, kita jawab kata, kalau nak kira macam tu, Pak Haji hak solat tak pakai seluar dalam pun berlaku pergerakan juga. So samalah hukumnya. Bukan. So makna pergerakan ini pergerakan yang macam mana? Pergerakan ini adalah bukan pergerakan objek dalaman, tapi dia objek anggota yang bersendi. Hak tak ada sendi tak termasuk. Tak kiralah dia pakai ke tak pakai, itu cerita yang lain. So yang bersendi ni apa? Tangan, badan, kaki, kepala, tengkuk, yang tu saja. Pergerakan dalam mazhab Syafi'i tidak melebihi pergerakan 3 kali berturut-turut. Kalau sekali tarik, tak apa. Tarik pula kali yang kedua, tak apa. Tarik pula kali yang ketiga, tak apa. Duduk sekejap. Tarik pula kali yang keempat, tak apa, sebab tak berturut-turut. Tapi kalau kejap dia pusing, buikat serban pula pegang kemat, yang tu tak boleh, sebab berturut-turutan dengan anggota yang besar. Maka kat situ barulah membatalkan solat. Tu saya kira mungkin jawapan yang boleh dijawab tentang membuat pergerakan. So pergerakan yang simple sikit-sikit itu tidak membatalkan, bahkan dibenarkan, dibolehkan. Pergerakan yang besar tapi tidak berterusan. Contoh, kita ada duit sekeping tu saja RM20. RM20 nak isi minyak kereta, pergi semayang dekat surau, berhenti semayang zuhur. Orang dah semayang dah, tinggal kita seorang. Buka kipas habis kuat sekali tu, factory tu, kipas factory tu. Tiba-tiba waktu time rukuk, duit dalam poket RM20 nak isi minyak ni jatuh kat depan. Kipas tu pusing kat arah sana, kita tahu kejap lagi kipas pusing kat kita ni. Kita katakan terbang duit ni. Apa kita buat? Boleh tak boleh untuk kita nak capai dengan tangan kita waktu rukuk untuk ambil masuk dalam poket? Boleh. Ataupun waktu kita berdiri, macam mana nak buat? Boleh pijak duit tu tadi, tarik, biarkan duduk kat bawah kaki, maka hukumnya boleh. Boleh, kerana benda tersebut dibenarkan. Begitu juga dengan kes kita tengah duduk solat, duduk kat tahiyat tu, tiba-tiba anak datang bawa puyuk pula puyuk tefal keras tu. Dia pegang nak hempuk kat atas kepala kita. Apa nak buat? Kalau biasa saja benjol dahi. So apa buat? Dia angkat saya tangan, kita pegang tangan dia. Pegang puyuk tu, apa kita buat? Letak kat bawah ataupun pegang terus tangan dia macam tu. Dibolehkan. Begitu juga kita katakan waktu tengah solat, tiba-tiba tengah solat ada ular datang duduk melengkar kat atas kain menjadah. Apa nak buat? Tunggu lagi, cabutlah kalau ataupun sesuatu benda lah halangan, boleh diubah-ubahlah pergi ke tempat. Baik, boleh tak ketika solat nak pukul orang? Boleh. Buktinya kita ada satu solat, nama solat tu solatul khauf, digunakan ketika perang. Boleh solat berjemaah ketika perang, dalam peperangan. Orang datang, boleh tikam tak? Boleh tikam, cuma tak boleh bercakap saja waktu tersebut. Baik, so dalam solat yang biasa ni boleh tak berlaku keadaan macam tu? Boleh. Contoh berlaku di Masjid Negara, kalau siapa ingat, waktu imam tengah solat, tiba-tiba datang seorang, datang tumbuk dia. Sebenarnya imam tu kalau dia ada jurus ke ada apa-apa, dia tak payah, dia relax je. Kawan tu tumbuk, dia tangkap tangan. Kawan tu ketis pula dengan kaki, dia tepis dengan kaki dia pula. Kemudiannya pula dia nak tumbuk lagi pula, dia bersiku sekali kan. Boleh waktu tu, tapi dengan sekali-sekali macam tu lah. Tapi bila dia tengok keadaan dah makin teruk, siap sampai berguling-guling bergusti, sebenarnya jangan membatalkan makmum, jangan batalkan solat. Seorang daripada makmum keluar, jadi gantikan tempat imam tersebut. Buktinya juga ketika kita solat, kita letak sitrah kat depan supaya orang tak lalu. Ada seorang hamba Allah, dia datang lalu, apa buat? Tahan dengan tangan, tolak dia sekuat hati. Dibolehkan. So menunjukkan pergerakan boleh, cumanya tak boleh dalam keadaan yang berterusan. Wallahu a'lam. Sekian. Baik.